Heterozygote. Okay. Lepas tu generasi F2 dia kacuk sesama sendiri. So at the end tu akan dapat berapa? Nisbah berapa? Heterotrof. Mana ada heterotrof? Ilyas. Tolonglah Ilyas. Ilyas. Okey. Mana ada heterotrof sini? Heterozygote, bukan heterotrof. Okay. So at the end, Mendel dia buat apa ni, last kali kesimpulan bila generasi F1 dikacukkan sesama sendiri. So dapatlah generasi F2 dengan nisbah berapa? Nisbah berapa? 3:1. 3:1. Okay. Alright. So 3P nisbah 1. Okay, istilah-istilah tu awak kena faham, okay, dan kena biasakan genotip, fenotip, okay. Kemudian soalan dalam buku yang hari tu, yang audio cikgu photostat tu, okay, dia dah suruh kamu buat rajah skema kan. Okay, Syafiqah je tunjuk kat cikgu. Okay, tapi cikgu tak respon lagi sebabnya cikgu nak bincang hari ni. Okay, segi 4 planet, kamu kena ni balik lah. Okay, sebab nanti kita akan guna juga segi 4 planet tu dalam hukum Mendel yang kedua. Okay, jadi so hari ini cikgu akan terus masuk dulu kepada hukum Mendel yang kedua. Okay. Alright, ready guys? Okay, nampak tak cikgu share ni kan? Kadang awak senyap je kat cover ke cikgu. Dah ingat saat ni. Sekejap. Okay, kita pergi kepada hukum Mendel yang kedua. Mana tu hukum Mendel kedua? Okay ni. Okay, so melibatkan, okay, kita masuk kepada 11.2 pewarisan dihibrid. Okay, kalau sebut di ni maksudnya apa? Melibatkan apa? Dua ciri. Yes, very good. Melibatkan dua ciri. Okay. Yang sebelum ni kita belajar monohibrid melibatkan satu ciri. Sekarang ni pewarisan dihibrid melibatkan dua ciri. Okay. Alright. So apa maksud pewarisan kacukan dihibrid? Okay. Right. Pewarisan dihibrid melibatkan pewarisan dua ciri. Okay, dua ciri. Setiap satu ciri dikawal oleh jin berlainan pada lokus yang berlainan. Ingat yang semalam kan ada gambar rajah kromosom kan? Okay, kromosom. Okay, dia dalam buku teks dia gini kan? Dia gini. Okay, jadi ni jin kan? Okay, ni adalah jin. Ni adalah jin. Okay. Alel duduk dalam jin. Yang menentukanlah trait kan? Alel. Okay, jadi dia terletak pada lokus yang berlainan. Ni lokus jin. Ni satu lokus. Kalau bawah dia ni lokus. Jadi pewarisan dihibrid ni dia melibatkan dua ciri. Contoh dekat atas ni ciri ketinggian. Dekat bawah ni ciri apa? Warna kulit. Jadi setiap satu ni dikawal oleh jin berlainan. Okey. Tapi maksudnya ni satu jin kan? Ni jin. Okey, tapi dia dikawal oleh jin yang berlainan pada lokus yang berlainan. Ni satu lokus, yang ni lokus yang kedua. Jadi dekat tempat lain-lain. Okey. So tu melibatkan pewarisan dua ciri. Okay. Alright, Raja menunjukkan rajah skema pewarisan dihibrid antara dua induk tulen untuk mengkaji dua ciri pada kacang pis. Okay, nampak? Sekarang ni dua ciri warna biji benih, satu ciri, dan juga bentuk biji benih. Jadi sekarang ni dia nak melibatkan dua ciri. Pewarisan keacukan dihibrid melibatkan dua ciri. Sekarang ni contoh dia bagi warna biji benih dengan bentuk biji benih. Okay. Okay.
Dua induk baka tulin ini mempunyai pasangan alel homozygot dominan. Homozygot dominan ni macam mana? Macam mana homozygot dominan? Maksudnya dia punya kalau lah warna biji dia ada dua kan. Kalau kamu tengok muka surat 238 tu, okey, warna biji tu ada dua, satu warna kuning, satu lagi warna hijau kan. Okey, jadi sekarang ni dia ada alel homozygot dominan dan juga alel homozygot resesif. Kacukan antara homozygot dominan dengan resesif. Okey, kalau kita tengok buku teks 238 tu, okey, biji benih bulat dan warna kuning itu adalah dominan. Jadi diwakili oleh huruf B besar, B besar. B besar maksudnya apa? Biji benih bulat. K besar, K besar. K itu adalah warna kuning. Sebab ni adalah dominan. Faham tak ni? Faham tak? Faham tak? Assalamualaikum. Oh, budak-budak. Faham tak ni? Boleh? Baru bangun tidur ke? Kurang aku. Tak Kurang. faham ni. Okey Okey, gini. Cikgu ulang lagi sekali. Tengok buku teks muka surat 238 tu. Ada sebenarnya kat sini. Ni kan. Ni muka surat 238 buku teks awak ni. Ataupun tengok je lah kat cikgu ni. Okey, dia Mendel ni dia nak buat kacukan apa tadi? Dihibrid. Okay, bila di maksudnya dia melibatkan dua ciri. Okay, semalam kita belajar satu ciri kan, monohibrid. So hari ni kita belajar tentang dia nak kacuk dua ciri ni. Okay, boleh terima kan? Okay, bila sebut dihibrid maksudnya kacukan antara dua ciri. Sekarang ni dua ciri yang dia pilih ni, Mendel ni dia pilih pada pokok kacang pis ni, dia pilih warna biji benih. Okey, satu dia pilih warna biji benih dan lagi satu dia pilih bentuk biji benih. Okey, bentuk biji benih. Okey sebab dia dua ciri kan, dia nak kacuk dua ciri. Okey, jadi pokok kacang pis ni dia punya yang dominan adalah warna kuning, nampak tak? Biji benih warna kuning. Okey, nak tulis kat mana ni? Di sini. Okey, dominan adalah kalau warna adalah warna kuning. Okey? Dan yang ni ciri warna biji benih. Bentuk biji benih yang dominan adalah bulat. Okey, macam mana pula dengan resesif? Okey? Warna biji benih yang warna resesif adalah warna hijau. Okey. Dia punya bentuk yang resesif adalah bentuk dia berkedut. Biji benih berkedut. Okey, boleh terima tak setakat ni? Boleh tak terima? Okey, boleh Okey, so dia kata apa tadi? Ni. Dua induk baka tulin ini mempunyai pasangan alel homozygot dominan. Pasangan alel homozygot. Homo ni maksudnya sama. Tapi dominan. Dominan maksudnya huruf besar belaka lah. Faham tak? Homo sama, homozygot, dominan. Dominan, bila dominan kita represent, bila kita nak menulis, kita nak buat schematic diagram, kita kena guna huruf besar. Okay, kalau resesif kita kena guna huruf kecil. Tapi sekarang ni homozygot. Jadi that's why kat sini dia punya bila disebut homozygot dominan, dia gunakan huruf besar kat sini, nampak? Okay, B besar represent as biji benih bulat. Biji benih bulat adalah dominan ke resesif? Dominan. Okay, dominan. Alel resesif bagi B kecil adalah alel resesif bagi biji benih berkedut. So ini adalah resesif. Nampak tak? Cikgu tulis dah kat sini kan? Cikgu tulis dah kat sini. Okey, K.
K besar. Alel dominan bagi biji benih berwarna kuning. Okey, ni adalah dominan. Okey, alel resesif bagi biji benih berwarna hijau, ini adalah resesif. Sekarang ni dia kata kacukan apa? Antara homozygote dominan, nampak homo sama. Jadi kena huruf besar belaka lah. Kalau dia kata heterozygote, barulah kita kata B besar, B kecil, K besar, K kecil. Faham tak? Ni kalau heterozygote. Heterozygote dia tak ada dominan, dia tak ada resesif. Macam mana nak buat dominan resesif? Sebab dia benda ni berbeza belaka. Jadi dalam eksperimen ini, so Mendel dia gunakan baka induk yang homozygote dominan. So dia punya genotip, nampak genotip kandungan genetik dia adalah B besar, K besar, K besar. Sebab apa? Homozygote dominan. Homozygote maksudnya sama. B besar, K besar, K besar. Dominan ialah sebab bila dominan, huruf mesti huruf besar lah. Kenapa huruf B? Ialah sebab bulat. Kenapa huruf K? Sebab kuning. Semalam kita buat satu ciri je kan? Kita buat B dengan B je. Sekarang ni bila dua ciri, dia kena ada dua. B besar, K besar, K besar. Okey, boleh terima tak setakat ni? Siapa tak boleh terima? Okey, masuk belaka Doka? Ramai Doka masuk. Aku tak nampak awak ni. 14, 13 orang baru. Okey. Okey, boleh terima Okey Okey, jadi sekarang ni dia nak kacuk. Bila X ni apa? X ni kacuk lah. Kacuk. Okey. Kacuk antara biji benih berkedut. Berkedut ini adalah resesif kan? Berwarna hijau pun adalah resesif. So that's why dia kacukan antara homozygote dominan, ni homozygote dominan ni dengan homozygote resesif. Kenapa homo? Homo sama. Kenapa resesif? Sebabnya B huruf kecil, B huruf kecil, K huruf kecil, K huruf kecil. Okay? So ni adalah sama kan? B, K, K sama. Jadi dua-dua ni adalah resesif sebab huruf dia kecil. Kenapa guna huruf B? Kenapa huruf guna K? Kenapa tak guna huruf D ke? Kenapa tak guna huruf H? Sebab sekarang ni kita ambil huruf yang dominan. Okay? Jadi yang dominan B besar. Jadi gitu. Yang ni K besar, so K kecil. Okay, boleh So dia buat kacukan. Mendel dia buat kacukan dua ciri. Okay, so fenotip. Fenotip ni apa fenotip? Jawablah korang. Jangan senyap gitu. Jangan buang masa please. Apa dia fenotip? Yang dipamerkan. Yes, ciri yang dipamerkan. Ciri yang dipamerkan. Ciri dipamerkan. So yang nampak. Okay. Macam warna biji ni lah. Warna biji, bentuk biji kan. Okay. So genotip dia sebab dia homozygote dominan. Jadi kena huruf besar belaka. Ni homozygote resesif. Okay. So digunakan induk baka tulen. Tahu faham dah kan semalam kan? Baka tulen tu hasil daripada pendebungaan sendiri, dia sama seperti induk dia. Okay, so diguna induk baka tulen dalam kacukan ni. Okay, so bila berlaku meiosis akan terhasil gamet. Okay, so gamet kat sini huruf B dengan huruf K. B dengan K. Okay, huruf B besar, K besar. So gamet yang ni pula B kecil, K kecil. Okay, so bila berlaku persenyawaan, so genotip F1 akan jadi B besar kan, B kecil, K besar, K kecil. Okay. Jadi fenotip F1, ciri yang dipamerkan pada generasi filial pertama. Okay. Semua biji benih berwarna kuning. Bentuk dia apa? Bulat ke kedut?
Dia tak tambah kat sini. Bulat ke kedut? Bulat. Bulat. Okay. So ciri bagi bentuk biji benih dikawal oleh sepasang alel. Okay, B besar, B kecil dan warna biji benih dikawal oleh sepasang alel iaitu K besar, K kecil. Jadi hanya trait dominan sahaja yang akan kelihatan. So kenapa? Sebab dominan menindas resesif. Okay. So yang dipamerkan fenotip F1, semua biji berwarna kuning dan berbentuk bulat. Okay. Tetapi dia bawa apa dia? Genotip dia adalah bukan heterotrof. Heterozygote. Heterozygote. Okay, jangan kata heterotrof. Okay. Okay, kemudian Mendel ni dia buat kacukan generasi F1 pula. Okay, so fenotip F1 tadi kita dapat kan, at the end tu dapat apa? Biji benih warna bulat berwarna kuning. Okay, dia kacukkan sesama dia biji benih bulat berwarna kuning. So dia punya genotip F1 tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama juga yang ni, B besar, B kecil, K besar, K kecil. So gamet dia macam ni. B besar, K besar. Kita ambil daripada sini. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Tu gamet dia. Okay. Ni pun sama. Semasa pembentukan gamet, okay, mana-mana alel bagi bentuk biji benih, dia boleh berpasangan dengan mana-mana alel bagi warna biji benih. So that's why dia boleh berpasangan. Nampak? Bentuk dengan warna. Dia boleh berpasangan masa pembentukan gamet. Okay. Boleh. So sekarang ni gamet ni dia bawa 2 ciri dah. Okay. Alright. So kita kalau kita buat crossing, kita akan pening. Kita kena gunakan segi 4 panet. Okay. So apabila generasi F1 yang terhasil daripada kacukan dihibrid, okay, dirajah, dikacuk sesama sendiri, 16 kombinasi genotip F2 akan terhasil. Okay. Kacukan ini menunjukkan 4 ciri fenotip dalam generasi F2. So kita tengok nanti. Okay. Kacukan dihibrid ini dapat ditunjukkan melalui segi 4 panet. Kita tak boleh buat cross, bukan tak boleh buat. Kita boleh buat crossing tapi cikgu takut kamu jadi pening. Jadi langkah yang bagus adalah kita buat segi 4 panet ni. So segi 4 panet kita ambil gamet. Tadi kan kita ada dua side gamet kan. So 2 side gamet kita assume dia sebagai gamet jantan dan juga gamet betina. So gamet jantan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama juga kat sini. Kan tadi sebab dia crossing antara F1 dengan F1. Kan? Betul tak anak-anak? So bila gamet dia akan bawa 2 ciri dalam satu dua ciri daripada pasangan alel tu. Okay, 2 ciri. Okay, jadi so bila dia persenyawaan, ni persenyawaan B besar, dia gigi cross gini. Okay, B besar, K besar, K besar. Lepas tu yang ni pula, gigi dengan sini pula. B besar, K besar, K kecil. Nampak? Yang ni gigi sini pula. Okay. B besar, B kecil, K besar, K besar. Lepas tu yang ni sini pula. Nampak tak? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okay. Pun sama yang lain. B besar, K kecil. Lepas tu yang ni gigi sini pula. 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 Okay. Boleh? Okay. Lepas tu, so kita tengoklah. Okay, kalau B besar, K besar, so semua dominan. So yang B dominan bulat kuning. Okay. B besar, K besar, K kecil. Okay, dia bulat. B besar bulat. K besar, K kecil. Jadi dominan dia menindas resesif. So kuning. Okay. B besar, B kecil. Sama juga. Bulat juga. Sebabnya yang dominan menindas resesif. K besar kuning. Okay, yang ni pula sama. Okay, tapi bila yang macam ni, B besar, so dia bulat. K kecil.
So bila K kecil yang resesif warna dia adalah warna hijau. Sampailah yang ni. Dan sekali akan ada jugalah yang berkedut. Okay, B kecil. So bentuk dia kedut, K kecil. So warna dia warna hijau. So semuanya adalah resesif belaka. So melalui hukum Mendel yang kedua ni, so bila ada kacukan antara F1 dengan F1, so generasi F2 dia akan menghasilkan 9 biji bulat warna kuning, 3 biji bulat warna hijau, 3 biji kedut warna kuning dan 1 biji kedut warna hijau. So dia punya kesimpulan dia, okey, bila hukum Mendel bila berlaku kacukan dihibrid, okey, kacukan antara F1 dengan F1 menghasilkan F2 generasi F2. So dia adalah 9 nisbah 3 nisbah 3 nisbah 1. Boleh? Kalau Mendel pertama tu, hukum Mendel pertama bila melibatkan satu ciri je, bila F1 dikacukkan sesama sendiri, kita dapat berapa tadi? Berapa nisbah berapa? Berapa nisbah berapa? Cepat bagi respon. Tolong bagi respon. 3 nisbah 1. Tapi bila melibatkan dua ciri, okay, so at the end tu dia akan dapat nisbah dia 9 nisbah 3 nisbah 3 nisbah 1. Okay, so total yang dapat berapa? Berapa ni? 4 kali 4 dapat 6, 16 kan? Okay. Beres Okay, so conclusion dia, okay. So Mendel ni mengemukakan, okay, hukum Mendel yang kedua dikenali sebagai hukum pengaturan bebas. Kalau semalam hukum Mendel pertama dipanggil hukum segregasi. Okay, jadi kalau hukum Mendel yang kedua, dia kata hukum pengaturan bebas. Okay, jadi dia kata apa? Semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan alel dia boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan alel yang lain. Okey, jadi pasangan alel tu, pasangan alel, okey, dia boleh bergabung dengan mana-mana ahli daripada pasangan alel yang lain. Okay, that's why dia boleh hasilkan, dia boleh melibatkan dua ciri. Okay, sebabnya dia boleh berpasangan secara rawak dengan ahli daripada pasangan alel yang lain. Okey, jadi apa rumusan daripada eksperimen dihibrid Mendel? Okey, so dia kata gabungan baru ciri muncul pada generasi F2. Betul tak? Masa generasi F1 semua kuning dan juga bentuk bulat. Tapi bila F2 barulah muncul, generasi F2 barulah muncul biji kedut berwarna kuning dan juga biji bulat berwarna hijau. Barulah muncul. Okey. Okey, kemudian dua pasang ciri bentuk dan juga warna biji digabungkan dalam generasi F1. Okey, tetapi kemudiannya terpisah dan bertindak secara bebas daripada satu sama lain dalam generasi F2. So dia bergabung secara bebas. That's why lah Mendel ni hukum ni dipanggil pengaturan bebas. Okey. So habislah pasal hukum Mendel yang yang kedua. Okey. Siapa yang tak faham? Siapa tak faham? Siapa tak faham? Ataupun siapa yang faham? Siapa yang faham? Ya, apa dia Ilyas? Apa dia Ilyas? Okey. Faham tak ni? Kiranya yang huruf besar je yang tunjukkan sifat kan? Memanglah. Yang huruf besar lah yang dominan kan, dia akan tunjukkan ciri dia. Sebab apa? Sebabnya hok yang resesif tu dia kena tindas dengan dominan. Okey, jadi dia akan tunjukkan ciri dia je lah. Okey? Okey, lagi? Apa lagi soalan?
Cikgu tengok kelas tangan ni. Aiman Syakir, Aiman Ali ada, okey. Kalau yang huruf kecil ada dua macam K kecil, K kecil. K kecil, K kecil, ya. Kalau dia dua sama-sama resesif baru dia akan tunjukkan ciri dia. Kalau ada K besar, K kecil, dia apa ni, dia tak akan tunjuk ciri dia. Dia akan ditindas oleh yang dominan. Faham Izhar ada soalan tak Izhar? Izhar cikgu lama dah dengar suara Izhar. Izhar? Ada. Tak ada Faham Boleh? Okey, jom kita try buat apa ni? Kita try tengok soalan semalam. Okey, soalan semalam pasal apa ni? Pasal kacukan monohibrid Ready dengan soalan tu. Okey, kejap. Cikgu ambil cikgu punya sekejap. Okey, muka surat berapa? Baru tanya muka surat. Okey, tengok soalan muka surat 127. Sekejap. Okey, muka surat 127. Okey. Okey, soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Antara berikut manakah huraian tepat bagi istilah fenotip? Okey dia. Apa dia? Apa dia istilah fenotip? Ciri luaran atau trait yang ditunjukkan oleh satu organisme. Ya, ciri luaran ataupun trait yang ditunjukkan oleh suatu organisma. Okey, soalan nombor 2. Okey, seekor hamster yang heterozygot berbulu hitam dikacuk dengan seekor hamster yang berbulu kelabu. Bulu hitam adalah dominan kepada kelabu. Okey? Jadi apa ratio dia untuk generasi F1? Seekor hamster yang heterozygot berbulu hitam. Okey, jadi sekejap. Cikgu buka ni sekejap. 9331. Okey Okey, dia kata apa? Seekor hamster yang heterozygot. Heterozygot dia berbulu hitam. Dikacuk dengan seekor hamster yang berbulu kelabu. Okey. So hitam adalah dominan. So hitam sama dia jadi gini. Jadi gini. Alamak. Apa dia jadi gini? Hitam adalah dominan dan kelabu adalah resesif. Okey, apa dia jadi gini stres tu. Okey jadi so sekarang ni apa generasi F1? Jadi hitam kan? Satu hamster berbulu hitam tapi dia heterozygot. Jadi dia H besar. Apa dia? Yes, H besar, H kecil. Okay. Dia cross dengan warna grey kan? Warna grey adalah resesif kan? H kecil, H kecil. Okay. Jadi ni adalah dia punya induk dia. Genotip. Awak pening tak cikgu punya ni gini? Cikgu duk buat apa dia jadi gini? Cikgu pun duk faham. Yang ni genotip induk So gamet dia apa? Gamet dia H besar, H kecil, lepas tu H kecil, H kecil. Okey. Lepas tu bila berlaku persenyawaan, kenapa zodiac left awal? Okey, H besar, H kecil. So dapatlah H besar, H kecil. H besar, H kecil. Biarlah kita belajar ni, biar kita slow and steady, tak apa. Okey, H kecil. H kecil, H kecil. H kecil, H kecil. So dapat berapa? Berapa ni? 2 bulu hitam, 2 bulu kelabu. Tak ada jawapan. Reka soalan ni.
Okay, cikgu rasa dia salah ni sebab dia cover heterozygote. Sepatutnya kalau soalan ni sepatutnya homozygote lah. Ha? Dia. Buku mana tu? Tak jumpa pun. Baik. Buku mana duk jumpa? Bukan buku ni hok yang cikgu photostat kat awak Kenapa tak tanya sebelum ni? Bab sebelah orang lain macam mana? Ada. Ha. Bab sebelah tebal cikgu bagi Okey? Hak yang tebal tu setiap bab tu by chapter tu. Hak tu lah. Okey Jadi soalan ni sepatutnya apa? Kita kena tukar. Kalau patutnya jawapan dia ginilah sebab dia kata apa? Hamster heterozygote kan? Bila heterozygote jadi H besar H kecil lah. Okey? Kalau dia kata homozygote dominant jadi H besar dah dapat 3:1. Cikgu dah kalau dia jawapan dia. Dia duk dapat 1 ni, dia dapat 2. 2 bulu hitam. 2:2 Jadi sama dengan 1:1. Dia kecil. Dia kecil. Tapi patutnya dia duk gitu. Tapi cikgu rasa ada kesilapan soalan ni. Tidak apa, awak faham kan gini kan? Penting sekali awak faham lah. Okay. Next. Soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sepasang kromosom homolog. Apa yang diwakili oleh T? T itu apa? Genotip. Yes, very good. Okay, soalan nombor 4. Apa nisbah genotip bagi generasi F1 bagi kacukan monohibrid Mendel? F2, sorry. Yes, 3:1. Soalan nombor 2 tu sepatutnya apa? 1:1 kan? 2:2 sama dengan 1:1 lah, betul dah. Okay, beres Okay, next. Soalan seterusnya. Okay, huraikan maksud kacukan monohibrid. Okay, kacukan monohibrid, kacukan ni apa? Melibatkan monohibrid, kacukan yang melibatkan satu ciri dan melibatkan antara dua induk yang berbeza yang melibatkan satu ciri sahaja. Okay. Alright, soalan nombor 2. Pada mulanya Mendel hanya bereksperimen menggunakan satu ciri pada suatu masa. Beliau bermula dengan warna bunga, seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Mendel mengacukkan pokok kacampi warna ungu. So Mendel buat pokok kacampi warna ungu, dia cross dengan warna putih kan. Jadi mengapa Mendel pilih pokok kacampi dalam eksperimen dia? Sebab apa Mendel pilih pokok kacampi? Banyakkah sebab dia semalam kan? Antaranya apa? Antaranya pokok kacampi ni dia mempunyai jangka hayat yang pendek. Apa lagi? Kenapa dia pilih pokok kacampi? Apa lagi antaranya? Boleh ditanam dengan mudah kan? Dia boleh hasilkan anak pokok yang banyak. Lepas tu dia ada struktur pembiakan jantan dan betina. Lepas tu dia mempunyai ciri trait yang bertentangan dan jelas. Jadi yang kau boleh ambil daripada buku teks tu. Okay, B. Apa hasil generasi F1 dalam eksperimen Mendel yang pertama? Okay, jadi kan bila warna ungu ni adalah dominan kan? Dia guna huruf apa Kalau kita buat U lah. U besar dengan dia cross dengan U kecil. So at the end tu anak generasi F1 dia macam mana? Generasi F1 macam mana? Ni genotip induk. So gamet dia, gamet. Yang ni U besar. Yang ni U kecil. U kecil. So dia crossing kan? So akan dapat apa? U besar, U kecil. Betul? So jadi semua andak pada generasi F1 adalah warna apa bunga dia?
U besar, dia akan menindas dengan U kecil. So warna apa ni? Ungu. Semua warna ungu. Okey. Okey, apa hasil generasi F2 dalam eksperimen pertama Mendel? So hasil eksperimen Mendel generasi F1 kacuk dengan F1, so dapatlah F2 kan. So F2 dia punya nisbah dia berapa? 3/1. 3 nisbah dengan 1. So 3 ungu, 1 putih. Okey, yang ni memang dah tahu, dah senang je. Okey, terangkan nisbah anak-anak generasi F2 yang terhasil berdasarkan hukum Mendel. Okay, so kita terangkan je lah berdasarkan ni fenotip yang diperoleh dalam generasi F2 adalah 3 ungu, 1 putih. Okey, sebab apa? Sebab semasa pembentukan gamet, okey, sepasang alel dia akan berpisah. Kan? Kat sini dia berpisah kan? Dia sepasang alel ni dia berpisah masa pembentukan gamet. Nampak dia berpisah kan? Okey, sepasang alel tu dia berpisah semasa meiosis dan hanya satu daripada pasangan alel akan hadir dalam satu-satu gamet. Nampak? Ni satu dengan pasangan alel ni. Dia akan hadir satu je. Faham tak ni? Satu daripada pasangan. Ni kan pasangan kan? Faham tak cikgu tulis ni sayang? Faham tak? Okey, lagi sekali Okey induk dia kan? Induk dia warna apa tadi? U besar. U besar kan? Warna ungu kan? Yang ni warna putih, U kecil-kecil. Cikgu saja guna warna huruf U kan sebab yang warna ungu kan? Okey. Jadi dia kata yang ni adalah genotip induk. Okey. Alright. So dia punya gamet U besar. Nampak tak? Sekarang ni pasangan alel ni dia berpisah. Nampak tak? Ni kan dia kan pasangan kan? So masa nak membentuk gamet, masa meiosis, okey, nak membentuk gamet, pasangan alel ini dia berpisah. Nak membentuk gamet. Ni gamet ni. Okey? So dapatlah gamet kan? Yang ni pun sama, dia berpisah. U kecil. So dia berpisah. Okey? Faham tak? Faham tak? Halo? Faham tak ni? Faham tak ni? Dok, cakaplah kalau dok. Kalau faham. Cikgu boleh ulang-ulang. Kan senang gitu. Okey, lagi sekali Okey. Sekali lagi. Okey. Tadi ni kita baru cerita pasal pewarisan monohibrid kan. Sekarang ni Mendel ni dia buat kacukan antara bunga warna purple, tulis bunga warna ungu lah. Warna ungu adalah dominan. Okey, dia kacukkan dengan warna putih. Warna putih adalah recessive. Okey. Jadi sekarang ni yang ni dia punya fenotip. Fenotip siapa? Fenotip induk. Okey. Fenotip adalah ciri yang ditunjukkan oleh induk kan? Okay, so genotip dia adalah, so kita assume bahawa sama-sama homozygot. So warna ungu ni adalah homozygot dominant, warna putih adalah homozygot recessive. Jadi bila dia homozygot dominant, dia dibawa oleh huruf U. Okay, warna U besar. Okay, so yang putih ni dia recessive, so genotip dia U kecil. Okay, setakat ni boleh terima tak? Boleh. Okay, so lepas kita tahu genotip dia, okay, yang ni induk. So masa meiosis, okay, semasa meiosis ni kan nak hasilkan gamet. Betul.
So nak hasilkan gamet. So gamet yang terhasil adalah, kita ambil daripada sini lah. Ini adalah pasangan alel ni. Ini adalah pasangan alel. Masa pembentukan gamet, pasangan alel ini dia berpisah. Clash dengan kau. Berpisah. Jadi nak membentuk gamet ni, pasangan alel ini dia berpisah semasa meiosis. Nak membentuk alel. Jadi nak membentuk gamet. Okey, jadi gamet dia akan jadi U besar, sebab dia pisah dah kan? U besar, U yang ni, U kecil, U kecil. Okey, boleh terima tak setakat ni? Boleh. Ni hukum Mendel Kabo. Semasa nak membentuk hukum Mendel yang pertama, semasa nak membentuk gamet, masa proses meiosis, pasangan alel ini dia berpisah. Okey, dia berpisah membentuk gamet. So dia berpisah lah. Jadi bentuk gamet. Jadi hanya satu daripada pasangan alel akan hadir dalam satu-satu gamet masa persenyawaan. Nanti, okey, so bila persenyawaan, satu je, nampak tak? Satu je. Hok ni dia akan dengan hok ni. Satu daripada gamet induk daripada warna ungu, satu lagi daripada alel daripada yang warna putih. Nampak tak? Faham tak? Tu maksud dia. So satu je daripada pasangan alel ini akan hadir. So jadilah U besar, U kecil. Yang ni pun sama. U besar, U kecil ni pun sama. Sini. U besar, U kecil. Yang dengan ni U besar, U kecil. So dapatlah genotip F1. So fenotip F1 semua warna ungu. Okey, boleh? Itu maksud je hukum Mendel yang pertama ni. Boleh? Jadi muka surat 128 tu E tu huraikan hukum Mendel pertama. Jadi hukum Mendel pertama adalah ataupun kita panggil hukum apa? Hukum Mendel pertama dipanggil sebagai hukum segregasi. Okey, so dia menyatakan apa? Dia menyatakan bahawa setiap ciri pada organisma ditentukan oleh sepasang alel. Kan tadi kan? Setiap ciri ni. Nampak? Setiap ciri ni kan ditentukan oleh sepasang alel ni. Sepasang lah ni kan? U dengan U ni sepasang alel. Okey. Setiap pasang alel akan berpisah. Nampak? Pasangan ni kan pisah kan tadi kan? Cikgu cerita tadi. Setiap pasangan alel ini akan berpisah semasa meiosis dan hanya satu daripada setiap pasangan alel akan hadir dalam satu gamet. So hanya pasangan dia, setiap satu je yang akan hadir. Nampak? Dalam gamet. Jadi dapatlah. Setiap satu sahaja yang ada. Satu daripada pasangan alel tu. Okay.
Baik. Itu cerita pasal hukum Mendel yang pertama. Okey. Muka surat 129 tu cikgu rasa tak perlu cikgu ni, kamu just refer sahaja buku teks alel dominan, alel resesif, beza antara istilah tu, kamu buat je lah. Okey, kita tengok muka surat 130 Soalan nombor apa ni? Soalan nombor 5. Okey, boleh kamu bersama cikgu tak sekarang? Ada kelas tak? Pukul 9. Kelas apa? Pukul 9? Admat. Ada. YouTube. Okey, baik. Admat ke Admat cikgu mana? Cikgu Lai? Cikgu Mazida. Okey. Oh, Cikgu Mazida dia ada ni kematian. Kematian ayah dia. Okey. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan ciri ketinggian bagi pokok kacang P. T besar adalah alel dominan bagi tinggi. Okey. So tulis highlight lalu. T besar, tinggi, alel dominan. Okey. T kecil adalah resesif untuk ketinggian iaitu rendah kan. Okey. So nyatakan genotip bagi pokok P dan pokok Q. Genotip. So genotip. So pokok P tinggi kan. Pokok Q pun tinggi tapi nampak tak anak yang dihasilkan tu rendah. Maksudnya apa kat situ? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Adakah P tu homozygote dominan dengan Q homozygote dominan? Sekarang ni hasil heterozygote pandai. Hasil dia 3:1 kan? So bila 3:1, kenapa 3:1? RST tu semua tinggi. Betul? Dapat tu RST tinggi belaka. Tapi U tu yang rendah ada 1 kan? U ada 1. Okey? Jadi maksudnya genotip untuk P dengan Q ni macam mana? Adakah T besar? T kecil. T besar, T Yes. kecil. Pandai. P, T besar, T kecil. Q pun sama, T besar, T kecil. Kalau P, T besar, dia tak akan ada anak yang pendek. Okay, bila dia heterozygote gini, barulah dia akan dapat anak yang pendek. Okay. So kalau tulis P, T besar, T kecil, Q. Kalau buat gini kan, buat gini seolah-olah macam nisbah buat jadi. T besar, T kecil. Okay, beres. Okay, mengapa T besar dan T kecil dipanggil alel? Kenapa? Sebab apa? Balik semula kepada maksud alel tu. Okay, T besar, T kecil adalah bentuk alternatif kepada jin. Bentuk alternatif kepada jin yang mengawal ciri ketinggian dan terdapat pada lokus yang sama pada kromosom homolog. Okey? Nanti kamu review balik video yang cikgu record ni, nanti salin balik. Okey? Alright. Okey, apa yang berlaku kepada alel T besar dan alel T kecil semasa pembentukan gamet? Apa yang berlaku? Dia menjalani segregasi. Ingat tak tadi yang cikgu cerita tu? Pasangan alel itu dia akan terpisah semasa pembentukan gamet. Boleh juga kamu kata macam tu. Okey? Alright, laju sikit. Lukis rajah skema menunjukkan hasil pewarisan ini dengan, rajah di bawah menunjukkan kacukan antara pokok R dengan pokok U. Jadi R ni dia dah jadi apa tadi? Dia dah jadi, dia bawa heterozygote ke homozygote ni? Hetero. T besar, T kecil kan? R. Okey, U pula? T kecil kan? Okey, jadi lukis gambar rajah skema menunjukkan hasil pewarisan ini dengan menyatakan genotip induk, gamet serta genotip dan juga fenotip anak. Jadi, ni adalah genotip induk.
Okay. So kita buat closing. So masa meiosis, pembentukan gamet, apa yang berlaku? Pasangan alel ini berpisah, okay, membentuk gamet. Okay, setiap satu daripada pasangan alel sahaja yang akan dibawa ni gamet membentuk gamet. Okay, anak cikgu stres dah. Okay, so yang ni T kecil, T kecil. Okay, so bila berlaku persenyawaan, okay, T besar, T kecil. Okay, T besar, T kecil. T kecil, T kecil. So T kecil, T kecil. Budak comel cikgu ni. Apalah faham kan? So ini adalah genotip F1. Okay, so fenotip F1 adalah tinggi, tinggi, rendah, rendah. So berapa nisbah berapa? 1 nisbah 1. Okay. Okay. Okay, nisbah fenotip. Nisbah fenotip. Okay, 1 nisbah 1. Tinggi, tinggi, rendah, rendah. Okay. Beres. Betul yang awak buat? Betul tak yang awak buat? Ke dah buat? Baik dengan aku. Okey dah. Nak buat tanya awak. Tanya macam tanya orang bisu je ke duk dengar ke benda apa ni. Okey, 131. Soalan nombor 6. Okey, lengkapkan Punnett square tu. So senang je lah. Okey, so kat sini B besar, B kecil kan kat tepi ni. B besar, B kecil. So cross je lah. Cross. B besar, B besar, yang ni cross pula. B kecil, B besar, yang ni B besar, B kecil, yang ni B kecil, B kecil. Isi je. Okay. Okay, soalan nombor 7. Selesaikan masalah berikut. Okay, 2 ekor tikus berbulu hitam dengan genotip H besar, H kecil dikacukkan sesama sendiri. Okey, tentukan nisbah genotip homozygot dominan, heterozygot dan juga homozygot resesif yang terhasil. Okey, jadi so gamet dia, so kalau bila buat Punnett square ni, segi 4 Punnett ni, okey. H besar, H kecil. Jadi ni dia punya gamet dia H besar, H kecil. Kat sini H besar, H kecil. Jadi buat je lah. H besar, H besar, H kecil, H besar. Lepas tu H besar, H kecil, H kecil, H kecil. Gitu je isi. Lepas tu dia punya nisbah dia macam mana? Nisbah genotip homozygot dominan berapa? 1 kan? 1 kan ni homozygot dominan. Lepas tu heterozygot 2 kan? Itu nisbah 2. Lepas tu homozygot resesif nisbah dengan 1. Okay. Okay, beres Okay, next. Dalam tomato, buah merah R adalah dominan terhadap buah kuning R kecil. Tumbuhan yang homozygot untuk buah merah dikacukkan dengan pokok yang berwarna berbuah kuning. Okay, jadi homozygot maksudnya homozygot dominan lah. Jadi R besar. Okay. Dikacuk dengan buah warna kuning. So kalau warna kuning R kecil lah. Sebab dia adalah resesif kan. Jadi Punnett square R besar. Apa cikgu ngarut ni? Segi. R kecil. So R besar, R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecil. Gitu. Okay. Jadi genotip dia R besar, R kecil. So fenotip dia adalah semuanya apa dia? Berwarna merah. Kan? Okay. So settle untuk pewarisan monohibrid. Okay, jadi lepas habis kelas ni tolong siapkan pewarisan dihibrid. Okay, buat dulu sampai daripada muka surat 132 sampai 135. Okay. Lepas buat nanti baru kita bincang next class. Okay, ada soalan tak?
Ada soalan tak? Okay. Okay, beres Okay, so itu je lah untuk hari ini. Nafis, Huzaifah ada, Nafis ada. Baru masuk Okay. Alright, so terima kasih anak-anak. Cikgu duk ngajuk pun. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okay, sama. Ya, sama.